Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah, edisi Ahad 31 Mac 2024. Belia merupakan pemancu pembangunan ekonomi negeri. Bagi merealisasikannya, kerajaan negeri memperuntukkan RM16.89 juta untuk pelaksanaan pelbagai program kemahiran dan kesawanan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata ia bagi memastikan golongan belia masa kini terus berdaya saing dalam membangunkan negara. Demikian ucapannya sempena Majlis Ekspresi Rakan Muda Ramadan peringkat negeri di perkarangan Majlis Daerah Putatan. Teks ucapan dibacakan Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Shah Helmi Yahya. Kerajaan negeri komited memberi bantuan tanpa diskriminasi kaum dan agama kepada golongan sasar sejak mengambil alih tampuk pimpinan pada September 2020. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM berperanan penting membantu kerajaan mengenal pasti rakyat memerlukan bantuan di kawasan masing-masing. Menurut Datuk Haji J, keberadaan UPPM mempermudah masyarakat menyuarakan permasalahan sekaligus menjadi penghubung kepada rakyat. Beliau menyatakan demikian dalam majlis berbuka puasa UPPM Negeri Sabah Zon 5 di Masjid Daerah Sandakan. Teks ucapannya disampaikan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Isnin Aliasni. Sementara itu, Datuk Isnin yang juga Adun Klias menyifatkan kerjasama antara kerajaan dengan pelbagai agensi memperlihat usaha membela nasib rakyat sentiasa diperkasa dari semasa ke semasa. Unit pimpin masyarakat ini adalah salah satu lidah kerajaan. Lidah rasmi kita di bawah Jabatan Ketua Menteri untuk menyalurkan bermacam-macam antara maklumat. UPM adalah unit untuk kita ke arah membantu masyarakat kepada pimpinan dan kerajaan. Terima kasih di atas kerjasama daripada syarikat-syarikat swasta. Lebih 1,000 tetamu menghadiri majlis berbuka puasa melibatkan 3 kawasan parlimen, terdiri Parlimen Sandakan, Batu Sapi dan Parlimen Libaran. Dalam majlis sama turut diadakan penyampaian sumbangan kepada 110 penerima, terdiri daripada fakir miskin, anak yatim dan golongan orang kurang upaya OKU penglihatan. Kerajaan negeri melalui Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah KSTI terus memperkasa pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di negeri ini. Ia melalui pemberian dana yang lebih banyak bagi mengembangkan pendidikan berimpak tinggi itu di Sabah, antaranya pelaksanaan Festival STEM tahun ini. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Raisin Saidin berharap melalui festival berkenaan, peratusan murid yang memilih bidang STEM akan meningkat kepada 35% tahun ini berbanding 28.78% tahun lalu. Dengan ini kita berharap supaya matlamat Jabatan Pendidikan Sabah dan juga hasrat Kerajaan Negeri Sabah untuk menarik lebih ramai murid-murid mengambil pelajaran STEM ini akan bertambah. Tahun lepas, Jabatan Pendidikan Sabah telah berjaya mencapai 28.78%. Dan pada tahun hadapan, pada tahun ini kita berharap angka tersebut akan meningkat kepada 35%. Datuk Raisin bercakap kepada pemberita selepas menyaksikan pemberian dana tersebut kepada 4 pejabat pendidikan daerah PPD sempena Majlis Semarak Kasih Ramadan dan Majlis Berbuka Puasa Anjuran KSTI di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, PPD Kota Kinabalu, Penampang, Papar dan PPD Tuaran masing-masing menerima dana berjumlah RM15,000 yang disampaikan Pembantu Menteri KSTI Datuk Harun Durabi. Bersempena majlis itu juga, Datuk Harun turut menyampaikan sumbangan kepada 30 pelajar Sekolah Madrasah Tahfiz Al-Quran Al-Karim Kampung Benoni. Kira-kira 300 anggota dan pegawai kementerian, jabatan dan agensi di bawah KSTI hadir dalam majlis tersebut. Pertubuhan bukan kerajaan NGO dialu-alukan untuk menyalurkan sumbangan kepada golongan memerlukan sepanjang Ramadan ini. Ini bagi meringankan beban golongan berkenaan untuk membuat persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri tidak lama lagi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Inanam, Peto Galim berkata sumbangan itu juga sekurang-kurangnya memberi keceriaan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program Bah Bubur Lambuk Cara Kita di Kampung Kobuni Inanam, anjuran pengusaha homestay dan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Motek Cawangan Sabah.
Sementara itu, Pengarah Motek Sabah, Ibrahim Osman menzahirkan ucapan terima kasih kepada pengusaha homestay Kebuni Inanam yang memberi kerjasama bagi menjayakan program komuniti tersebut yang turut disertai Persatuan Pemandu Pelancong Sabah. Majlis Tadarus dan Khatam Al-Quran peringkat daerah Membakut akan diadakan secara berkala atau 3 bulan sekali sebagai inisiatif membudayakan pembacaan Al-Quran dalam kalangan umat Islam. Adun Membakut, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, program seumpama juga akan diadakan secara bergilir di seluruh kawasan Dun Membakut. Datuk Arifin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi memaklumkan program sama juga akan diadakan dengan melibatkan penyertaan Isteri Ketua Menteri, Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak dalam masa terdekat ini. Mendidik anak-anak supaya rajin belajar Al-Quran dan kepada yang belum mampu membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Hari ini kita mempunyai banyak kemudahan. Ada kelas kafa, ada kelas sekolah agama negeri. Semua memberikan pendadahan untuk mendekati bacaan Al-Quran sambil berusaha untuk memahaminya. Datuk Arifin berkata demikian kepada media selepas bersama-sama lebih 400 umat Islam menyertai Majlis Tadarus dan Khatam Al-Quran peringkat daerah Membakut di Kampung Pimping, Membakut. Terdahulu beliau memaklumkan setiap tahun seramai 15 hingga 20 pelajar Sabah dibawa menyaksikan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan maupun antarabangsa sebagai usaha memupuk budaya cintakan Al-Quran. Seramai 40 pelajar Mahat Tahfiz Darul Muqamah Tawau diraikan dalam program shopping raya sempena Jelajah Ramadan Pejabat Dun Apas. Program bertujuan membantu pelajar tahfiz kurang berkemampuan membuat persiapan hari raya. Bercakap kepada pemberita, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, menerusi program berkenaan, pelajar terpilih berpeluang untuk memilih baju raya kesukaan masing-masing. Saya berharap agar dengan sumbangan yang sedikit ini dapatlah meringankan bebanan mereka dan boleh memberi keceriaan kepada anak-anak ini kerana mereka adalah tidak mempunyai siapa-siapa untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Alhamdulillah, hari ini Datuk membawa saya dan rakan-rakan saya beli baju raya. Dan Alhamdulillah, raya ini adalah kami pakai untuk beraya nanti. Terima kasih. Saya rasa gembira hari ini kerana saya dapat membeli baju raya untuk beraya nanti. Saya dari Mahat Tahfiz Darul Muqamah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Nizam dan timnya. Mahat Tahfiz Darul Muqamah Tawau mula beroperasi pada tahun 2017 dan mempunyai 80 pelajar. Seramai 500 orang menghadiri majlis iftar anjuran Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat bahagian PITAS di Dewan Terbuka Salimpodon PITAS. Adun PITAS Datuk Seri Dr. Rudi Awar berkata, majlis berkenaan antara acara tahunan sempena Ramadan dan dihadiri penduduk beragam Islam dan bukan Islam di kawasan tersebut. Semestinya harus kita lakukan berbuka puasa bersama pemimpin yang ada di daerah PITAS ini. Tujuan kita ialah tidak lain dan bukan kita ingin merapatkan lagi hubungan silaturahim yang sudah sedia ada ini. Dalam majlis sama, Datuk Rudi turut menerima borang keahlian bekas Ketua Penyelaras UMNO Dun PITAS, Maslan Selen yang keluar dari Parti UMNO dan menyertai Parti Gagasan Rakyat Sabah bahagian PITAS. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. RTM teman setia anda.